Ya, para pelajar sekalian, dalam siri kali ini kita akan meneruskan perbincangan kita ya tentang vektor, dan ini merupakan video siri yang kedua ya. Baik, dalam siri kedua ini ya, kita akan lihat beberapa contoh soalan ataupun masalah yang berkaitan dengan vektor ya. Sebelum kita memulakan perbincangan ya, dinasihatkan di sini supaya anda bawa bersama ya nota yang telah anda tulis melalui pembelajaran kita dalam video siri yang pertama ya. Dan yang kedua, anda dinasihatkan untuk menyalin semula soalan-soalan yang diberikan dalam siri yang kedua ini. Okey, para pelajar sekalian, kita teruskan pembelajaran kita ya dengan melihat beberapa contoh soalan yang berkaitan dengan vektor di sini. Okey, di sini contoh yang pertama soalannya seperti ini. Rajah menunjukkan segitiga OPQ Ini segitiga OPQ ya. Okey, kemudian dinyatakan di sini bahawa A ialah satu titik yang terletak di atas garis OP. Okey, A ini terletak di atas garis OP ya. Dengan keadaan 4OA sama dengan OP. Okey. Kemudian diberikan di sini bahawa vektor OP sama dengan 6A dan vektor OQ sama dengan 4B. Okey. Dan kita diminta untuk mencari yang pertama vektor AP dan yang kedua vektor QA. Okey. Baiklah para pelajar sekalian, bila kita nak menyelesaikan masalah vektor ni, perlu diingat di sini ini adalah nasihat penting kita jangan terus nak jawab soalan ini kerana bila kita baca dan terus nak jawab memang tak boleh jawab bukan mudah Okey, apa yang patut kita lakukan sebagai langkah pertama mesti kena buat macam ni, iaitu kita menganalisis dulu masalah ini dan kita cuba terjemahkan masalah ini ke dalam bentuk gambar rajah ni. Arti kata lain kita cuba lengkapkan gambar rajah yang diberikan ini dengan maklumat-maklumat yang diberikan. Okey. Baik. Yang pertama kita lihat di sini. Rajah menunjukkan segitiga OPQ Ni segitiga OPQ bukan vektor tau Dia segitiga biasa, segitiga OPQ. Di sini diberikan vektornya. Yang mana vektornya? Vektornya di sini ialah OP. OP itu adalah vektor. Jadi kita tuliskan di sini. Apa vektornya? Vektornya ialah 6A. Okey. Dan yang kedua, OQ adalah vektor. Jadi OQ diberikan sebagai 4B, maka kita tandakan di situ. Vektor OQ ialah 4B. Boleh Baik, seterusnya di sini diberikan satu maklumat ni. Nampak? 4OA sama dengan OP. Kalau kita rujuk balik kepada nota kita dalam video yang pertama hari tu yang berkaitan dengan pembahagian garis lurus tu, berkaitan dengan nisbah tu kan. Cuba anda lihat balik nota berkenaan. Ini adalah salah satu cara bagi menyatakan nisbah. Okey, 4OA sama dengan OP. Tapi kalau 4OA sama dengan OP ini, okey, agak sukar kita menentukan nisbah yang berkaitan. Jadi dinasihatkan sangat-sangat di sini kita tukar dulu ke dalam bentuk pecahan. Ini nasihat penting ini Mesti tukar ke dalam bentuk pecahan ini supaya kita tak melakukan kesilapan dalam menentukan nisbah. Maka daripada sini kita tengok OA1 OP4. Maka kita tandakan dalam gambar rajah kita OA1, nampak? Kemudian OP4. OP4, maka AP ialah 3. Nampak tak? Macam tu Okey, maka dengan ini telah pun lengkap gambar rajah ini telah pun kita lengkapkan dengan maklumat-maklumat yang berkaitan. Okey, jadi langkah kita seterusnya dalam menentukan vektor AP dan QA ini, maka kita tidak perlu lagi membaca maklumat yang di atas ini. Kita terus rujuk kepada gambar rajah yang telah kita lengkapkan ini. Boleh Okey. Baik, kita teruskan. Okey, para pelajar, kita teruskan dengan menyelesaikan contoh soalan yang pertama ni. Kita nak cari vektor AP Okey, di sini ada satu panduan dalam menentukan suatu vektor Dalam menentukan suatu vektor itu kita kena lihat dalam dua dimensi Jadi yang pertama kita lihat vektor itu diperolehi melalui nisbah. Satu lagi, vektor kita perolehi dengan menggunakan hukum segitiga ataupun hukum poligon. Okey. Hukum-hukum ni semua telah pun dibincangkan dalam video yang pertama dulu.
Kalau anda tak pasti, cuba tonton semula video yang pertama. Baik, untuk soalan yang pertama ni, dalam menentukan vektor AP, di sini kita menggunakan konsep nisbah ya. Di sini didapati bahawa AP ialah 3, OP ialah 4. Maka kita boleh tulis seperti ini, di mana AP ialah 3/4 OP. Nampak tak? Inilah yang dimaksudkan dengan menggunakan nisbah. Boleh? Apa yang sedang cikgu bincangkan ni, ramai pelajar selalunya tak faham tentang ini. Jadi cikgu nak beri panduan kat sini. Bila kamu tak faham, kamu tengok balik nota yang berkaitan dengan pembahagian garis lurus tu. Semuanya ada di situ. Seterusnya di sini cikgu nak pesan di sini satu perkara penting perlu diambil perhatian di sini nampak bila kita nak menentukan vektor AP, nampak AP arah dia dari A ke P, maka kita mesti tulis kat sini dalam arah yang sama, iaitu OP. Okey. Jadi AP sama dengan 3/4 OP, itu betul. Kalau kita tulis AP sama dengan 3/4 PO, itu salah. Kerana arah tidak sama. Syarat dia mesti arah yang sama. Ingat yang tu. Okey. Okey, kita teruskan di sini. Vektor OP telah pun diberikan, iaitu OP ialah 6A, maka kita gantikan OP dengan 6A. Dan 3/4 dengan 6 ini kita boleh ringkaskan macam biasa. Akhirnya kita boleh tulis dalam bentuk yang paling ringkas, maka inilah jawapan kita, 9/2A. Okey, para pelajar sekalian, untuk soalan B kita diminta untuk menentukan vektor QA. Okey, kita tengok pada gambar rajah QA. Baik, untuk menentukan vektor QA ini kita akan menggunakan hukum segitiga. Okey, jadi kita tengok pada gambar rajah QA di mana? QA di sini. Okey. Dan kita lihat di sini, apakah segitiga yang terlibat dengan QA? Kita dapati ada dua buah segitiga yang terkait dengan QA iaitu QOA, satu lagi QPA. Nampak? Okey. Jadi antara dua segitiga tu, segitiga mana yang kita nak pilih terpulang kepada anda masing-masing. Jadi dalam tajuk vektor ini kadang-kadang kita lihat cara penyelesaian kita dengan cara penyelesaian kawan di sebelah kita kadang-kadang tak sama. Bukan kadang-kadang je, selalunya tak sama. Kenapa? Contoh macam di sinilah. Kalau kita memilih QOA dengan QPA, pastilah tak sama langkah penyelesaiannya. Pun begitu, jawapan akhir dia mesti sama. Okey. Baik, di sini nak pilih yang mana? Di sini cikgu nak pilih yang QOA. Kalau cikgu pilih QOA, maka cikgu bolehlah tulis macam ini. QA adalah paduan vektor QO tambah OA. Ini adalah hukum segitiga. Baik, di sini kalaulah anda masih lagi ragu-ragu tentang hukum segitiga tu, disarankan di sini tengok balik video yang pertama dulu, okey, berkenaan dengan hukum segitiga dan hukum poligon. Di sini cikgu nak beri penegasan sekali lagi sebab cikgu selalu tengok ramai yang buat kesilapan dalam menulis hukum ini. Ya, untuk memastikan hukum yang kita tulis ini betul, kita tengok pola seperti mana yang pernah cikgu terangkan, di mana kalau QA dia akan mula dengan Q, dia berakhir dengan A, dan dia akan sambung di titik yang sama iaitu O dan O di sini. Okey. Okey, para pelajar sekalian, kita teruskan perbincangan kita di sini QA sama dengan QO tambah OA. QO diperlukan di sini. Kita tengok di sini. Apakah vektor QO nampaknya di sini QO bertentangan arah dengan vektor OQ, nampak? Okey, disebabkan OQ ialah 4B, maka vektor QO bertentangan arah, maksudnya vektor dia adalah negatif 4B. Nampak? Okey, jadi ini jawapan kita. QO ialah negatif 4B. Boleh faham Baik, seterusnya untuk OA pula. OA, kita menggunakan konsep nisbah tadi, di mana OA ialah 1/4 OP. OA ialah 1/4 OP, nampak? Kenapa kita mesti tulis macam ini? Sebab kita nak dapatkan vektor OP ni, iaitu 6A. Cikgu nak bagi penegasan sekali lagi berkenaan dengan perkara yang sedang kita bincangkan ni, berkaitan dengan nisbah ni. Ramai sangat yang tak menguasai, tak berapa faham. Jadi rujuk balik kepada nota yang berkenaan. Okey, seterusnya OP ialah 6A, maka kita gantikan OP dengan 6A.
Dan 1/4 dengan 6 ni kita boleh ringkaskan, akhirnya kita boleh tulis seperti ini. Maka inilah dia vektor QA, iaitu 3/2A tolak 4B. Baiklah para pelajar sekalian, kita teruskan perbincangan kita dengan melihat contoh soalan yang kedua ya. Okey. Cikgu. Amir. Kenapa Amir datang ni, Amir? Cikgu, bukan hari ni ada tuition ke? Macam ni, Amir. Kan cikgu dah bagi tahu kat Amir hari tu. Cikgu tangguhkan sekejap yang topik-topik form 4 tu. Sebab cikgu nak habiskan form 5 dulu. Sebab dia orang nak periksa, Amir, tahun ni. Amir tak apa, Amir. Amir masih form 4. Amir masih banyak masa lagi, Amir. Oh, ya ke cikgu? Okey, sorry cikgu. Saya ingat ada kelas hari ni. Bagus Amir, semangat kamu tu bagus. Kamu lupa ni cikgu pesan ni. Oh, ya ke cikgu? Okeylah, tak boleh, tak apa. Okey cikgu, saya balik dulu cikgu. Okey Amir, hati-hati Amir Okey cikgu. Amir datang lah pula Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, contoh soalan yang kedua ni, soalannya diberikan sebagai rajah menunjukkan segi empat selari ABCD. E dan F ialah titik tengah garis BC dan CD. Di sini E adalah titik tengah BC dan F adalah titik tengah DC ataupun CD ni. Okey, itu maklumat dia. Kemudian diberikan bahawa vektor AB ialah 8P. Okey. AD ialah 6Q. Okey. Diberikan juga maklumat di sini nisbah BG nisbah GF. BG nisbah GF ialah 3 nisbah 4. Okey. Cari vektor AE, vektor BF, GF dan juga EG. Para pelajar untuk soalan vektor ni kan, biasanya kalau kita baca sepintas lalu ni memang sukar untuk kita jawab terus Okey. Macam mana sekalipun, kita mesti kena buat proses menganalisis maklumat dulu. Maksudnya, gambar rajah ini cuba kita lengkapkan dengan maklumat-maklumat yang tersirat dan tersurat. Macam tu Okey. Itu mesti kena buat dulu. Kalau tak, memang tak boleh nak jawab soalan ni Okey. Macam ni cara dia. Kita tengok balik di sini. Rajah menunjukkan segi empat selari. Ni kita kena highlightkan. Bila diberikan, kenapa kita kena highlightkan di sini? Sebab bila diberikan segi empat selari ABCD ni, nak bagi tahu bahawa vektor AB akan sama dengan vektor DC. Okey. Yang kedua, vektor AD akan sama dengan vektor BC. Itulah maklumat yang tersirat di sebalik segi empat selari itu. Nampak? Okey. Baik, seterusnya. E dan F ialah titik tengah garis BC dan CD. Ini juga adalah maklumat yang tersirat. Apabila E adalah titik tengah BC, secara tersiratnya dia nak bagi tahu bahawa nisbah BE CE ialah 1 nisbah 1. Yang itu yang dia nak bagi tahu. Boleh. Begitu juga dengan F. Apabila F titik tengah, maka F ini membahagi garis CD kepada dua bahagian yang sama panjang, maka nisbahnya ialah 1, 1. Okey. Baik, seterusnya diberikan vektor AB sama dengan 8P. Yang mana vektornya? Vektornya ialah AB, iaitu 8P. Kemudian vektor yang kedua ialah AD, iaitu 6Q. Okey. Dan seterusnya kita tengok maklumat tentang nisbah ni. BG nisbah GF ialah 3 nisbah 4. Maksudnya BG 3, GF 4. Kalau nisbah itu diberikan dalam bentuk double dotted ni ataupun titik dua bertindih ni, yang ni senang dibaca Jadi kita terus tulis BG 3, GF 4. Nampak tak? Macam itulah. Jadi di sini kita telah pun selesai menganalisis masalah yang diberikan ini. Kita terjemahkan ke dalam bentuk gambar rajah keseluruhan ini. Maka proses untuk mencari vektor-vektor yang dikehendaki ini, kita akan rujuk kepada gambar rajah ini semata-mata. Okey? Jadi maksudnya kat sini para pelajar, jangan sampai salah
analisis yang kita buat ni. Jangan sampai salah, okey? Kalau ada mana-mana yang tersilap, maka dia akan menyebabkan kesilapan yang besar kemudian nanti. Macam tu, Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan yang pertama, iaitu nak cari vektor AE. Vektor AE. Kita tengok pada gambar aja. AE. Bila kita tengok AE ni, yang kita kena lihat sekarang ialah poligon mana yang terkait dengan AE. Di sini ada dua, iaitu ABE yang merupakan segitiga. Satu lagi segi empat, ADCE. Nampak? Macam tu. Jadi maksudnya ada dua poligon di sini, segitiga ataupun segi empat. Okey, satu perkara jangan salah faham macam ni tau. Ada orang yang buat macam ni. AE sama dengan ADDF FB, nampak? Dia sudah cross garis AE ni. Dia sudah cross garis AE ni. Itu hukum yang salah. Okey, untuk AE ni cikgu memilih segitiga ABE. Cikgu tak memilih ADCE. Tapi kalau kamu pilih yang segi empat ni pun boleh juga dan akan dapat jawapan yang sama. Okey. Okey. Jadi cikgu pilih ABE, maka cikgu boleh tulis macam ni lah. Hukum segitiga tu. AE adalah paduan vektor AB tambah BE. Okey. Cikgu rasa kamu dah jelas dah tentang hukum ni lah. Tak perlu lagi cikgu nak ulang-ulang banyak kali. Okey, jadi kita teruskan di sini. Baik. AB tambah BE. Tengok BE. BE ialah 1/2 BC. Nampak? BE ialah 1/2 BC. Okey. Dan BC ini dia sama dengan AD. Nampak? Oleh itu BC ini kita akan gantikan dengan 6Q. Kenapa? Sekali lagi BC dia selari dengan AD. Oleh itu vektor BC dia sama dengan vektor AD iaitu 6Q. Maka itu sebab kita ganti 6Q di sini. Okey, boleh Okey, seterusnya kita ringkaskan 1/2 dengan 6 ini kita ringkaskan maka akhirnya dapatlah vektor AE iaitu 8P tambah 3Q. Okey. Okey, seterusnya soalan B, cari vektor BF. Kita tengok BF. Okey, sama juga macam tadi kita akan tengok apakah poligon yang terlibat dengan BF. Jawapannya ialah BCCF ataupun BAADDF. Okey. Jadi di sini kita pilih yang dekat dah guna segitiga ni. Jadi pilih BCCF. Okey. Okey, seterusnya CF kita tengok di sini mana CF. Okey, CF ialah 1/2 CD. Nampak CF ialah 1/2 CD. Okey. Baik, BC ialah 6Q. Itu semua tahu dah. Nampak sini. CD. CD dia sama dengan BA. Kan? Okey. Kita tengok apa dia BA. BA ialah negatif 8P sebab BA bertentangan arah. Boleh yang ini yang kena selalu hati-hati ni. Ramai yang salah pasal arah-arah ni Bila arah bertentangan dia mesti jadi negatif. Jadi sekali lagi tengok di sini CD sama dengan BA dan BA adalah negatif 8P. Itu sebab kita tulis CD sama dengan negatif 8P. Perhatikan negatif ni. Okey. Kemudian kita ringkaskan lah. Ni dah tak ada masalah dah. Akhir sekali dapatlah vektor BF ialah 6Q tolak 4P. Baiklah, kita teruskan dengan soalan C. Soalan C kita diminta untuk menentukan vektor GF. Okey, kita tengok mana GF. Nampak? Jadi GF ini dia melibatkan nisbah kat sini kan? Inilah kita gunakan nisbah. Jadi macam mana cara dia? GF ialah 4. Okey, BF ialah 7. Oleh itu GF ialah 4/7 BF. Nampak? Diperingatkan di sini sekali lagi kalau kita tulis GF di sini mesti BF iaitu arah mesti sama. Okey, seterusnya kita gantikan vektor BF Okey, vektor BF kita telah pun perolehi tadi Kita gantikan saja BF dengan
vektor yang kita dapat tadi, iaitu 6Q tolak 4P. Okey. Dan kita ringkaskanlah darabkan 4/7 ini ke dalam. Okey. Dan inilah jawapan akhir kita, iaitu vektor GF. Okey, boleh? Baik, seterusnya untuk soalan D, vektor EG. Kita tengok mana dia EG. Ini EG. Jadi EG, kita tengoklah segitiga apa yang terkait dengan EG. Segitiganya ialah EBG. Ataupun kita guna segi empat ECFG. Okey, jadi kita pilih yang mana? Ikut suka kita lah. Cikgu nak pilih yang segitiga ni. Jadi EG ialah EB tambah BG. Okey. Seterusnya EB. Nampak? EB ialah 1/2 CB. EB ialah 1/2 CB. CB dia sama dengan DA. Dan DA ialah negatif 6Q. Macam pening ya. Sekali lagi Okey. EB. EB ialah 1/2 CB. CB dia sama dengan DA, iaitu negatif 6Q. Jadi maksudnya 1/2 daripada negatif 6Q lah. Itu sebab negatif 3Q ni. Okey. Harap-harap faham lah Okey. BG. BG ialah 3/7. Semua ni 7 kan? 3/7 BF. Jadi sekali lagi, BG ialah 3/7 BF. BF telah pun kita peroleh tadi. Jadi kita gantikan saja vektor BF di sini. 6Q tolak 4P. Dan kita ringkaskan. Darabkan ke dalam. Ringkaskan. Okey. Jadi negatif 3Q tambah 18/7 ni kita boleh ringkaskan lagi. Dan akhirnya kita boleh tulis seperti ini. Dan inilah dia vektor EG. Okey, para pelajar sekalian, dengan itu maka kita akhiri pembelajaran kita dalam siri video yang kedua ini. Dan kita jumpa lagi dalam siri video yang ketiga pula nanti. Okey. Jadi jika ada apa-apa kemuskilan, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan di ruang komen di bawah video ini. Okey. Kita jumpa lagi dalam video yang ketiga. Ya, para pelajar sekalian, teruskan setia bersama channel Terjah Maths.